أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan pengurusan masjid, Tuan Nazir, barisan AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kita diberikan kesempatan untuk kita berdiskusi berkaitan maklumat sebuah kitab yang namanya ialah Al-Yaqut An-Nafis fi Mazhabi Ibn Idris. Kitab itu kitab yang agak ringkas dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita membincangkan skopnya ialah dalam fiqh muamalat. Fiqh ini ilmu, sains. Muamalat ini perkara yang berkaitan dengan pergaulan manusia. Perkahwin juga dipanggil muamalat. Beli jual pun juga dipanggil muamalat. Cuma dalam fiqh dikhususkan muamalat ini untuk perihal berkaitan kehartaan. Baik tuan-tuan sekalian, saya dah pun memberikan kepada Al-Fadhil Imam iaitu terjemahannya berserta sedikit komentar dalam bentuk PDF. Tapi itu akan dicetak yang berserta dengan Arabnya, lebih kurang 190 muka surat lah, buku yang ringkas, namun dalam proses semakan. Cuma untuk tujuan kita belajar, saya sharekan PDF-nya. Mungkin ada sedikit banyak agak kesilapan itu yang belum diperbaiki. Baik tuan-tuan sekalian, bila kita bincang, kita buka, saya dah dengan Ustaz Wan telah pun dikongsikan dalam grup masjid. Baik tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kalimah al-bai' wa ahallallahu al-bai'a. Bai' itu ialah jual beli. Bai' ini jual dan beli. Sama ada kita membeli atau menjual, itu dipanggil proses bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat Jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Tinggalkan jual beli bila dah ada seruan ataupun azan di hari Jumaat. Baik itu merupakan jual beli. Membeli pun baik, menjual pun juga baik. Baik tuan-tuan sekalian. Bila kita bincang baik ini secara asasnya, apakah hukum dia? Kita fiqh kan, fiqh ni membincangkan 5 hukum. Hukum taklifi, haram ke, wajib ke, sunat ke, makruh ke, harus. Jadi apakah hukum saya berjual beli? Secara asasnya adalah harus. Apa itu harus? Boleh, tidak ada masalah. Cuma di bawah tu saya buatkan sedikit maklumat, tuan-tuan sekalian. Jual beli itu dibahagi hukumnya kepada 5. Dalam Islam ni, kesemua perkara itu ada hukum tersendiri mengikut keadaan yang berbeza. Apa hukum bernikah? Ada 5 hukum dia. Apa hukum jual beli? Ada 5 hukum dia, mengikut keadaan yang berbeza. Baik. Yang pertama dia kata apa? Dia kata ialah wajib menjual makanan kepada mereka yang terdesak sekiranya ia melebihi dari keperluan dan tidak mahu memberikannya secara percuma. Ni jikalau orang tu perlu makan. Kita nak belanja dia tak nak lah. Alas lah kan. Dia pun bukan geng kita pun. Nak belanja tak mungkin lah. Tapi dia terdesak. Terdesaknya pula ada pembahagian tersendiri. Adakah terdesak perkara yang berbentuk mesti makan? Kalau saya tak makan ni matilah saya. Rasa-rasanya kes itu hampir tidak berlaku pada zaman ini yang telah pun normal. Masa PKP wallahu alam mungkin ada lah. Tapi di zaman kita ini, zaman yang mana orang boleh bekerja, setiap masjid
ada dia punya, dia panggil gerobok rezeki, nak jumpa orang yang kebuluran, bahasa kasar kalau, maafkan kalau terkasar, kebuluran sangat-sangat, mana kalau tak makan mati tu agak jarang. Ada tapi jarang sangat di Malaysia. Oleh itu mungkin terdesak tapi bukan nak mati, dia masuk angin mungkin. Allah lama tak makan ni. Pagi tadi saya sarapan, tak makan dah. Dah pukul 8 malam ni, rasa nak masuk angin ni, terdesak ni. Itu mungkin terdesak tapi bukan berbentuk kalau tak makan mati. Masuk angin dah masuk dah. Tapi semua lapar lah, ya Allah. Diorang jual, tolong berikan saya roti tu. Kita ada lebihan roti. Sunatnya memberi percuma. Hibah dipanggil. Ambil lah. Saya dah makan dah, alhamdulillah. Tapi kalau tak nak beri free, kita pun nak juga untung kan. Kita kata tak apalah, saya nak jual lah. Adakah boleh? Kalau orang itu tak makan dia akan mati, ataupun mungkin datang penyakit yang agak kronik ataupun kritikal, boleh ataupun wajib kita menjualkan. Saya tak makan ni, saya akan menggeletar, mungkin saya akan berbuih mulut saya, kena sawan. Jadi wajib ketika itu kita menjualkan lebihan makanan kita. Tuan-tuan sekalian, benda ni jarang berlaku di negara kita, agak jarang lah. Kalau ada pun dipanggil satu kondisi yang kadang-kadang dipanggil benda yang tidak stabil, macam sementara. Sementara tak ada kerja tu mungkin susah sikit lah, tapi dah ada kerja, alhamdulillah. Namun bila kita menelusuri kisah ataupun pandangan-pandangan para ulama dan sahabat Nabi, sebagai contoh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kalau dibacakan pemikiran mereka, para sahabat Nabi ni, walaupun kita nampak dia sahabat Nabi, mereka juga berniaga. Mereka juga memerhatikan keliling mereka, observasi. Mereka juga study semua itu. Memang tak nampak secara fisikalnya, tapi mereka mengkaji. Mereka kata apa? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, kalaulah seorang Muslim itu ada lebihan duit ataupun rezeki dalam rumah dia, yang melebihi keperluan hariannya, tak boleh dia simpan. Itu fahaman Abu Ayyub. Kalau kita fikirkan benda itu, tuan-tuan sekalian, dalam hari ini kita punya pandangan, apa pula macam tu? Tak boleh, habis tak nak makan apa? Kita mungkin kata macam tu kan? Mana boleh, tak logik lah. Takkan nak kasih semua, roti kasih, air kasih, esok nak makan apa? Kan? Abu Ayyub bukan berkata bahasa itu, tuan-tuan sekalian. Ini cara kita membaca pemikiran mereka. Abu Ayyub dia punya fahaman lebih tinggi berbanding Adam Smith yang membuat buku The Wealth of the Nations, yang merupakan bapa kepada kapitalisme. Abu Ayyub dia punya fahaman, dia kata maksud dia ialah, kata ulama ekonomi Islam, dia kata tidak wajar umat Islam membiarkan harta yang boleh berlegar dalam kita punya ekosistem ekonomi dibiarkan begitu saja. Benda boleh dikongsikan, benda boleh diberikan, benda boleh dibahagikan, kena bahagi. Dan itulah yang dipahami dalam kita punya bahasa cycle of economy. Duit itu tak boleh kita simpan. Bahasa mudah, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan berniaga, kita beli barang, adakah wajar kita tangguhkan bayaran kita? Saya hutang dengan awak berapa ringgit? RM10, tak payah esok bayarlah. Esok tu tak apa, tangguhlah. Nabi kata mutlul ghaniyyi zulmun, menangguhkan hutang adalah zalim. Orang yang ada duit tangguh hutang, zalim. Kita fikir lah, tak apalah, RM10 je pun. Tuan-tuan sekalian, berkemungkinan RM10 kita yang ditangguhkan itu akan menyukarkan dia, orang lain dan seterusnya. Itu dipanggil cycle ataupun kitaran. Oleh itu Islam telah pun terlebih dahulu awal memaklumkan tentang hal tersebut. Namun hari ini kita lebih cenderung berhutang. Bukan kita itu mana secara umum lah. Bukan kita ikut, insya-Allah. Berhutang sehingga menyebabkan orang lain itu susah. Ramai kan berlaku di kalangan kita. Jiran hutang, saudara hutang, abang hutang. Kadang-kadang hutang itu menyukarkan kita. Kita sukar pula. Kita pula terpaksa mengikat perut untuk menanggung hutang orang lain. Dan Islam telah pun katakan bukan sedemikian. Kita faham daripada bahasa itu, tuan-tuan sekalian. Oleh itu hutang jangan ditangguhkan. Hutang bank okeylah. Hutang lah dia panggil financing tu. Kita bukan hutang, kita ada dipanggil bayaran berjadual. Okeylah. Kalau konvensional tak boleh bayar awal. Tuan-tuan kalau ambil konvensional bank,
Mesti ikut jadual dia, tak boleh bayar awal, tak boleh early settlement, boleh kena penalti. Itu bahasa konvensional. Bahasa bank Islam, perbankan Islam, nak bayar awal tu akan diberi ibrah ataupun diberikan rebate. Baik tuan-tuan sekalian, kita clear. Menjual benda yang orang perlu, kalau dia tak dapat, dia mungkin akan sakit, susah. Jual ubat sebagai contoh, tak dapat ubat ni saya mungkin akan koma ke, sakit ke, bertambah saya punya kecederaan dan sebagainya, wajib kita berikan jual. Itu hukum wajib untuk menjual. Ada lagi hukum wajib lain, bukan hukum wajib, hukum tu dipaksakan. Dalam bab ni banyak, ada beberapa perkara yang dipaksa. Contoh tuan-tuan sekalian. Dia nak kata wajib ni maknanya dia tak nak jual pun, tapi melihatkan orang tu susah, dia kena jual. Dia wajib jual, jangan biarkan orang susah. Itu Islam punya bahasa, tak boleh membuka ruang kesusahan kepada orang yang lain. Saddu zari'ah dalam bahasa fiqahnya, menutup ruangan susah, menutup ruangan menyusahkan orang lain. Tuan-tuan sekalian, dalam satu peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu peristiwa ini nak katakan wajib membantu orang, wajib tidak menyusahkan manusia. Satu ketika datang seorang sahabat Nabi bertemu Umar Al-Khattab. Ketika itu Umar sebagai khalifah. Ini dalam kes apa? Dalam kes dipanggil kes kawan ni dia ada kebun. Member dia pun ada kebun, sebelah kebun dia. Kawan ni yang member sebelah kebun tu, dia nak membuat satu pengairan ataupun terusan yang kecil, longkang lah kita katakan, untuk air tu masuk ke dalam kebun dia. Macam hari ni lah, tuan-tuan, kita nak kebun kita tu, kita kena langkau kebun orang. So kita kena minta izin untuk lalukan kita punya pipe. Itu benda biasa. Dalam kes tersebut, tuan kebun yang awal itu, yang kebun dia akan dilalui dengan longkang itu, dia kata tak boleh, ni kebun aku ni. Tak boleh, ni kebun aku, mana boleh nak buat longkang. Tak boleh, hang pandai dia sendiri. Itu jenis bahasa lah. Hal itu dibawakan kepada Umar Al-Khattab sebagai khalifah ataupun qadhi ketika itu. Umar kata dia pun mengadulah depan dia kan. Kata Umar, kasihlah jalan, orang tu nak buat air. Nak sampaikan air ke kebun dia, kamu kena kasih peluang. Maka katanya, laki tak boleh, nak kena bayar lah, ni kebun saya. Mana boleh buat senang-senang buat longkang. Dia punya bahasa kan. Umar kata apa? Tak ada bayar-bayar ada. Kasih dia buat longkang, sekali pun kena lalu perut kamu. Dia bahasa kasar tu, tuan-tuan. Bukan kan nak longkang atas tanah kamu, kalau kena buat longkang atas perut kamu pun buat juga. Yang penting air sampai. Itu bahasa Umar. Kita faham apa peristiwa itu? Kita faham bahawasanya tidak ada istilah memberikan kesusahan kepada manusia. Dia susah nak makan, tak nak sedekah, jual lah dengan harga yang dia boleh beli. Kalau dia miskin ataupun susah, bantulah dengan bantuan yang perlu, tuan-tuan sekalian. Itu idea umat Islam tentang menyusahkan orang lain. Itu Islam kan? Islam punya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Tak boleh. Tak boleh. Nak sampai para sahabat Nabi ni, dia punya kuat, punya fahaman dia tentang jangan susahkan orang lain. Dia kata tuan-tuan guru kami, sampai tahap ketika berperang pun tuan-tuan sekalian, bila jatuh dia punya pedang tu, dia perang kan bukan keadaan yang teratur kan, tembak ataupun panah, tombak sebagainya. Hatta bila jatuh pedang dia pun, dia tak akan suruh orang lain ambil, dia akan ambil sendiri. Itu dia punya tahap untuk tak menyusahkan orang lain. Itu fahaman sahabat Nabi, dan itulah fahaman kita hadirin sekalian. Tuan-tuan sekalian, pergi pada nombor 2. Dia panggil sunat menjual perkara yang memberi manfaat kepada manusia sekiranya ia disertai dengan niat yang baik. Banyaklah ni. Tuan-tuan yang berniaga ni baguslah buat benda yang baik. Hatta makanan pun. Memang nampak simple makanan. Dia jual kuah pisang aja. Tapi bagus juga memberikan orang tu kenyang. Memberikan dia happy ataupun gembira makan kita yang sedap dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, itu agak simple dan mudah kita faham lah. Namun kita boleh agak faham sebaliknya. Kalau kita jual benda yang memberikan kesan yang buruk kepada orang, ataupun dia ada di antara keduanya lah, dia boleh baik, boleh buruk, itu luar kawalan kita tuan-tuan sekalian. Kalau dia berniaga lah,
Banyak kan hari ni benda tu boleh baik, boleh buruk. Paling mudahnya kita punya handphone ni lah. Jual handphone ni dua kemungkinan. Boleh jadi asbab kebaikan. Kita share benda baik-baik. Kita guna kita punya FB untuk hentam Israel. Okey juga lah tu, boleh lah. Kan? Sekadar itu kemampuan jihad kita kan. Buat macam mana kan? Okey. Namun boleh juga ke arah kejahatan. Macam-macam lah. Dan sebagainya. Maka itu benda yang tidak boleh dikawal lah. Macam juga selipar, teman sekalian. Selipar ni macam-macam kegunaan. Yang baiknya asasnya berjalan ataupun digunakan untuk dipakai agar tak luka kita punya kaki. Namun jahatnya macam-macam. Pukul orang, ambil selipar baling dan sebagainya. Maka itu ada kemungkinan. Oleh itu dia akan mengambil hukum yang paling asas pada benda itu. Ada soalan tuan-tuan sekalian. Soalan tu dalam fatwa-fatwa lah. Apa hukum saya ni berniaga menjual pakaian? Okey tak, pakaian dalam. Okey. Pakaian apa dipanggil pakaian dalam tu okey lagi. Wanita. Laki tu kita boleh faham lah pakaian dalam tu memang takkan pakai dah kat luar. Dia pakai kat rumah dia je ataupun takkan orang lihat pun. Melainkan dia Superman lah. Pakai kat luar kan, dia cerita lain. Tapi normalnya dia akan pakai, dia akan tak adalah orang kita pergi pakai kerja pakai tu je, tak ada. Normalnya itu pakaian dalam. Tapi saya jual ni pakaian dalam wanita. Lingerie kan. Kalimah dalam bahasa in English. Apa hukumnya? Mungkin tu rezeki dia kot. Dia pun bukan jual, dia pun jadi wakil, dia pun penjual ataupun dipanggil stokis kan. Jual, ambil stok dan jual. Apa hukum dia? Kalau dia ada jual baju yang banyak, itu sedikit, okey lagi lah. Ini itulah kedai dia pun menjual pakaian dalam wanita. Sekalian. Kalau tapi pakaian itu asasi dalam, yakni dipakai oleh orang di dalam bukan di luar. Maka itu hukum asal dia. Kalau orang tu pakai, memanglah target dia pun untuk orang pakai. Islam boleh, non-Muslim boleh, tak kisah. Tapi tak semena-mena ada seorang perempuan ni beli pakai pergi office, pakai tu je. Adakah dia dikira bersubahat? Jawapannya tidak. Itu adalah di luar kawalan tuan-tuan sekalian. Ni kalau cerita orang berniaga lah. Saya nak berniaga apa ni? Kena ambil kira dia punya impact dia. Kalau asasnya benda itu normal atau baik, pakaian dan sebagainya, makanan, kalau digunakan pada yang salah, itu bukanlah kita punya kuasa untuk mengawal. Jangan kita fikir terlalu jauh. Han jual baju ni nanti, mereka pakai nanti pergi kerja ke, pergi luar ke, tak pakai apa ke macam. Jadi kalau kita fikir lagu tu payahlah. Kalau kita fikir berlayer-layer ataupun berperingkat-peringkat, agak jauh. Muamalat ini dasarnya dia cuma jaga kita dengan dia. Cukup, tuan-tuan sekalian. Kita beli kat kedai orang non-Muslim, orang kafir lah, bahasa mudahnya. Kita bayar. Banyak kan kita ini pergi beli kopi, pergi beli supermarket tu, macam-macam lah kita beli, yang halal lah. Kita bayar. Duit itu digunakan untuk hidup dia dan ada dalam duit itu dia buat untuk haram. Judi, itu bukan kita punya kawalan. Beli arak dan sebagainya. Adakah itu satu kesalahan? Itu bukan, itu di luar kawalan kita lah. Melainkan dia kata dengan kita beli kat dia kopi. Kopi lah. Kopi sebagai contoh kan. Beli kopi dekat dia, dia kata terima kasih ya, saya beli ya, ni duit ni, saya akan guna judi ni. Betul mungkin lah. Jarang macam tu kan. Biasanya dia beli, dia simpan, lepas tu dia pakai apa nak pakai. Itu merupakan kaedah yang paling mudah untuk kita lah tuan-tuan sekalian ya. Jadi tidak ada isu lah. So, Islam tu amat mudah lah untuk kita boleh amalkan. Baik hadirin sekalian. Bila kita bincang pasal ni, dia akan terkait dengan zaman kita ni pula. Oh, macam mana pula ni saya nak beli dengan ni? Siapa ni duk boykot ni? Macam-macam lah produk-produk yang dikatakan support Israel. Tuan-tuan lagu mana tu? Rasanya bulan lepas kita tak bincang bab ni, belum perang lagi. Bulan ni dah perang kan. Dah agak dahsyat tuan-tuan ya. Dah agak makin, Arab panggil multahim, dah makin dahsyat. Israel pun dah tawaggul, dah masuk dah, kalau dalam bahasa Arab tu tawaggulatul barriyah, dah masuk ke dalam serangan-serangan darat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada umat Islam dan juga keberanian untuk umat Islam bertindak macam mereka bertindak. Hadirin sekalian, saya beli barang itu, ni dipanggil boykot lah, bahasa kita boykot. Arab panggil muqata'ah.
Kita boykot dia, biar dia dapat mampu. Itu bahasa kita lah. Semangat kan? Kita lihat banyak sisi tuan-tuan sekalian. Islam ni dia bukan tengok terus, okey jom. Islam bukan agama yang berbentuk ta'assub. Kata ulama kita, al-ilmu wal adab wusulun bila ta'ab. Ilmu dengan adab. Adab ni ialah ketenangan, fikir masak-masak. Maka dengan itu akan sampai dengan tanpa kepenatan lah. Okey, baik. Apa hukum ni, boykot ni? Wajib ke ni? Takat ni tak ada fatwa lagi dah, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah lah. Bahkan fatwa di peringkat dunia pun, Al-Azhar sebagai contoh pun tidak mengatakan sedemikian. Tidaklah kata wajib boykot dan sebagainya. Kerana hadirin sekalian ialah, kalau kita lihat benar, dalam Quran mengatakan wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ard bima raqubat. Ini dalam kes di mana 3 sahabat Nabi yang tidak pergi perang. Perang yang telah pun berlaku selepas daripada Fathu Makkah, perang Tabuk. Tak pergi perang, tuan-tuan sekalian. Maka kita pun sudah maklum, dia panggil tak pergi perang ni ingkar. Tak pergi jihad ni ingkar. Bahkan berpergi jihad, lari daripada jihad dipanggil firar yang muzahaf. Lari perang adalah juga hukum dosa besar. Jadi jihad ni bukan senang-senang. Orang kita memanglah baguslah kan. Semangat jihad tu ada, tapi tak senang. Dia punya undang-undang dia berat. Kalau kata kerajaan pergi. Jangan balik. Balik dipanggil ingkar. Satu lagi, kedua, melanggar hukum Allah Ta'ala. Dosa besar. Baik, 3 orang tak pergi perang. Ini dia panggil takhalluf. Keluar daripada perang lah, tak pergi. Nabi marah lah. Apa cara dia? Nabi kata qati'uhum, ataupun jangan cakap wala tukallimuhum. Jangan cakap dengan mereka. Boykot lah kan. Bila boykot 3 orang tak cakap, tak beli apa, semua senyap ya. Hatta idza daqat alaihimul ard, sampai rasa sempit dia punya jiwa. Itu dia punya tu. Itu idea muqata'ah ni, idea boykot ni. Kalau kita boykot tak layan dia bakal susah. Allah kata lagi dalam surah Al-Anfal, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Betul Allah kata summa takunu alaihim hasrah. Orang kafir ini dia akan menghabiskan hartanya untuk menghalang orang Islam atau manusia pergi ke jalan Allah Taala. Dia akan infak, fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah. Mereka akan infak, spend sampai tahap hasrah, mereka akan rugi, tuan-tuan sekalian. Jadi itu merupakan ayat Quran. Orang yang faham dia kata, so kita kena boykot mereka ni biar mereka susah. Okey. Musallam, kita setujulah. Tapi tuan-tuan sekalian, secara hakikatnya, secara directnya, itu indirect tu. Kalau kita tak beli produk A ni, nanti dia tak boleh sponsor lagi Israel. Bahasa kita lah. Itu indirect. Directly tuan-tuan sekalian ni fair. Kita fikir cara matang. Directly, kalau tuan-tuan, kalau kita semua berpakat memboikot produk A ini, siapakah yang paling awal terkesan? Bukan Israel, bukan Amerika, ialah orang yang bekerja di situ. Siapa dia? Jiran kita. Siapa dia? Anak buah kita. Kalaulah anak buah kita ada di situ. Dan lain-lain. Ini benda ni lah membuatkan para ulama menimbang. Sesuai ke? Sesuai ke nak boykot ni? Memang bahasanya ni company yang membayar franchise kepada company A, B, C dan D. Namun yang terkesan dengan direct ni siapa? Anak-anak kita ya, jadi barista kat kerja dekat tu sini kan. Jadi benda tu lah membuatkan para ulama kita tawakuf, sabar dulu. Tak boleh. Melainkan yang kerja tu orang Israel, contoh lah kan. Dia hantar buka company sini. Israel Coffee nama dia, contoh ya. Contoh lah. Memang pekerja pun Israel, semua Israel belaka. Memang kita akan boykot lah. Tapi tidak sedemikian. Kita ada undang-undang juga, tuan-tuan sekalian. Kita panggil MNC kan, multinational company ada undang-undang dia. Nak buka di Malaysia, kena pakai undang-undang kita. Ada undang-undang untuk board dia, orang kita ada dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Jadi tidak mudah. Benda itu perlu diraikan. Islam meraikan kita punya budaya dan juga kita punya adat. Dia bukan baca buku, terus kita buat. Tidak. Islam tidak sedemikian. Itu bukan agama kita tu. Itu agama orang lain kot tu. Biarlah hancur pun, biar mati pun, biarlah yang penting kita boykot. Tak. Ada pertimbangan yang perlu diambil kira. Naam, betul.
Hatta sampai tahap tuan sekarang ulama kita Islam tu rahmah kepada orang dia. Kalau dia bekerja di tempat yang haram sekalipun. Haram tu agak ekstrim lah, syubhat lah. Kan ramai kawan-kawan kita tanya. Kerja di kedai yang kedai tu okey, convenience store. Mana kedai yang macam-macam, 7-Eleven ke apa-apa ke. Tapi ada arak sedikit dalam dia punya peti ais. Jawapan yang paling senang, oh hang kena berhenti tu, kapek tu. Tu hang nak arak tu, dosa sama tu. Hang berhenti. Convenient. Memang convenient jawapan tu. Itu memang tentu mudah jadi mufti kan. Okay. Apa hukum ni? Salah, haram. Berhenti. Dia boleh berhenti. Tapi lepas tu dia fikir, aku nak makan apa tu. Okay. Dia nak kata apa? Mana-mana lah hang. Islam tak macam tu tuan-tuan sekalian. Itu bukan agama kita sedemikian. Di zaman Nabi mungkin sesuai dengan budaya, dengan kebudayaan, dengan apa dia punya sistem ekonomi yang sedemikian, mungkin sesuai. Namun kita raikan pelbagai pihak dan sebagainya. Oleh itu kata ulama dalam hal tersebut, saya sharekan pendapat mereka lah. Siapa yang iman dia kuat, silakan berhenti. Takut nanti tuan-tuan sekalian dia ikut cakap, okey dia berhentilah. Okey, demi berhenti. Tapi iman dia tak sekuat itu. Lepas tu susah, tak ada kerja dapat. Dah mengempat, dah minjam orang, dah jadi asnaf. Dan ketika itu dia mungkin merungut, alah, kalau aku tak berhenti kan bagus. Ni iman yang tak kuat ni, tuan-tuan sekalian. Dan dia pun tak apa nak cerdik sangat, dia terus berhenti. Dia pun, kalau iman kuat, okey. Iman kuat tuan-tuan sekalian itu khairu kulluh. Apa dia? Sebaik-baik hidup, iman kuat, walaupun susah. Iman kita kalau kuat, tak ada isu. Tuan-tuan pergi mana pun boleh hidup. Itulah yang terbaik. Sebab apa? Hidup sementara. Namun isu ni, kalau iman tak kuat, dia berhenti kerja. Dengan cakap, kawan dia tu, hang kena berhenti. Weh, hang subhat tu boy, masuk neraka weh. Macam-macam lah. Dia pun berhenti. Dia berhenti, lepas tu susah. Dia manusia ni kalau iman tak kuat, susah, dia akan mudah tergelincir. Tergelincir, ambil yang haram dan sebagainya lagi teruk lah. Apatah lagi yang bahaya kalau dia mengungkit. Allah ni tak fikir ke kan? Marah Allah pula. Ada berlaku. Allah ni tak fikir ke, aku susah ni ya. Dah Allah pula marah, salah dan sebagainya. Itu lagi bahaya tuan-tuan sekalian. Para ulama kita berhati-hati dalam hal itu. Manusia ni pelbagai. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap daripada kamu ni ada darjat dalam beramal. Tuan-tuan tak boleh suruh orang-orang kaya zaman kita ni, Haji, Datuk, Tan Sri, kena sedekah semua harta untuk fisabilillah ni, bagi 1 juta, 2 juta. Tak boleh. Walaupun dia kaya, tapi dia tak punya iman macam Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun dia kaya, dia tak iman, dia tak macam Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Lain manusia, lain amalan. Macam sembahyang juga, tuan-tuan sekalian. Dengar kisah Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah, solat 1 rakaat 30 juzuk. Oh, kita pun nak buat. Bagus. Niat tu bagus, boleh pahala dah. Tapi tuan-tuan bukan makam itu. Pun cuba buatlah. Ataupun macam Qiyamul lah. Abu Hanifah, kalau kita baca kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitabnya dikarang oleh Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi. Kitab yang menceritakan bahawa beramal al-ikthar fil ibadah laisa bid'ah. Membanyakkan ibadat bukan bid'ah. Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi, ulama hadis India. Dia buat cerita Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah ini paginya lepas dia memang qiyamul lah, qiyamul sepanjang malam. Lepas subuh kuliah. Lepas zuhur kuliah. Lepas asar kejap rehat, balik rumah tukar baju pergi masjid kuliah. Lepas isyak kuliah. Kemudian baca Quran, tidur kejap, kemudian bangun dan juga ibadat sampai subuh. Kita dengar tu pun termotivasi. Weh, aku kena buat tu weh. Kan, bagus lah tu. Kita suka tu. Kita termotivasi, bagus. Tapi itu bukan makam kita. Tuan-tuan kena mengaku, itu bukan kita punya makam. Kita pun buatlah. Tak tidur malam, berzikir. Subuh pergi masjid. Bagus lah. Lepas tu baca Quran, pergi library. Pencen, pergi library baca buku, bagus. Zikir, guru tasbih, kiri kanan, tuan sekalian, alim. Soleh. Balik pasar, mandi kejap, minum kopi, pergi masjid balik. Lepas masjid minta izin dengan nazir masjid, saya nak stay kat masjid. Beriktikaf. Bukan Ramadan tu, bulan lain tu. Katakan semangat. Lepas sehari terus jam.
Langsung cuti 3 bulan, tak pergi masjid dah. Habis. Tak larat lah pun nak lah, kan. Itu bukan makam kita. Kita diajar berperingkat, tuan-tuan sekalian. Baik ya, jadi kita faham. Bagus, cerita tu bagus untuk motivasi kita kebaikan. Tapi jangan, tentang orang kampung panggil kena sedar diri lah. Tak boleh. Tuan Haji cukuplah buat yang rawatib. Apa rawatib? Yang muakkad mazhab Syafi'i 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat lepas isyak. Buat sembahyang duha 2 rakaat. Cukup. Istiqamahkan tu dulu. Oh, jangan nak semayang 30 rakaat, 10 rakaat, 1 rakaat, 30 juzuk. Tak boleh. Bukan tak boleh. Bukan makam kita. Tuan-tuan sekalian, fatwa dia akan raikan semua jenis iman. Kawan kita ni bekerja di kedai yang ada sedikit arak. Nak tak lari dia akan menguruskan dia punya storing ataupun penyimpanan dia. Pengiraan bil dia, pengiraan stok. Dan juga orang nak bayar dia akan scan dan sebagainya. Adakah dia ni bersubahat? Jawapannya ya. Mestilah bersubahat. Dah dia yang terima. Takkan kata tak pula. Ya. Jadi hartanya tu syubahah, cuma tak banyak. Hari itu yang beli arak seorang sahaja. Yang beli nasi banyak, yang beli roti banyak, yang beli apa? Beli aiskrim banyak. Satu tu je scan. Besarlah kan kesalahannya, syubhat. Tapi jangan sampai tahap kamu kena berhenti kerja, kamu boleh kafe ni. Oh, kafe pula dah. Tak kafe apa pun tuan. Orang tu jual itu je. Nabi pun tak pernah kata riba tu siapa yang buat kafe. Walaupun dia dosa, tuan sekalian, lain kan dia kata halal. Memanglah salah kan. So, apa nak buat ni? Dia kata kalau ada kerja lain lagi bagus. Tak ada lah Ustaz, saya tak nak belajar tinggi pun. Tak reti apa pun, saya reti scan je. Tu je reti. Reti scan, reti store. Reti simpan barang. Tak boleh buat apa lah. Dia kata dengan dia, macam inilah. Kerjalah tempat ini selagi mampu. Kalau ada peluang lagi bagus, pergilah. Tak ada peluang, kerjalah dengan niat kita karih. Benci benda tu. Weh, arak itulah kan. Dapat gaji, kalau boleh bersihkan sedikit gaji kita tu dengan sekadar-kadar peratusan yang haram tu. Agak-agak lah. Mungkin kalau dia punya jumlah barang dekat kedai tu mungkin RM1,000 contohnya. Arak tu mungkin RM5,000, maka 5% lah. 5%. So dapat gaji RM1,000, 5%, RM50 tu dia panggil purification. Kita purify. Kita murnikan daripada sangkaan yang syubhat itu. Itu mungkin lagi baiklah untuk orang yang imannya lemah. Berbanding kita kata berhenti kerja. Allah Maha Kaya. Betul. Cakap senang tuan-tuan. Allah Maha Kaya. Banyak kisah yang telah pun Allah buktikan Allah menolong mereka. Betul tuan sekalian. Namun takut tak kena pada dia. Jadi kita meraihkan. Tuan ya. Baik hadirin sekalian. Tu cerita tu sedikit menjawab kita zaman kita hari inilah. Susah kan kita. Memang tak boleh buat apa lah tuan-tuan ya. Kalau kedai tu owner dia bukan Islam, memang akan ada lah arak ni. Kalau tuan-tuan mungkin pergi ke Australia, dia ada satu yang macam franchise 7-Eleven dia panggil convenience store. Semua orang Lubnan. Orang Lubnan kan. Orang Islam lah Lubnan ni. Arab kan. Tapi dia punya arak berkata-kata belakang tu. Mungkin lah, Allah Alam lah mungkin ada fatwa lain. Tapi mereka hidup negara non-Muslim. Lain mungkin dia punya cara dia melayan semua itu, tuan-tuan sekalian. Kita pasal Australia dengan orang Lebanon ni, saya ada kawan, tuan-tuan sekalian. Ini pengalaman cerita kawan-kawan kita lah, tuan-tuan ya. Kita ni penting juga, kadang-kadang beri kita motivasi. Dia pernah belajar di Yaman, di Darul Mustafa dekat Tarim, Hadramaut. Masa di Mesir, cuti musim panas, saya akan ke sana lah belajar. 3-4 bulan balik. Tuan-tuan sekalian, ada kawan-kawan kita ramai daripada Australia. Bagus mereka ni. Bagus. Mereka ni sungguh-sungguh cari agama kan. Ada seorang orang putih ni, dia orang Lebanon lah tapi dia Australia lah. Dia punya nationality Australian tapi cuma asalnya Lebanon. Ramai macam tu, ramai Arab. Saya tengok Yaman ni kan panas. Dia akan buka dia punya butang ni. Nampak tattoo kat sini, dada dia. Bukan aneh bang. Tattoo tu. Ini bukan conteng anak-anak conteng ni. Marker ke bukan? Bukan marker pen ni. Tattoo sungguh. Bukan ganas ni Ahmad ni. Nak tanya segan kan.
Dan satu hari tu, kami kat Yaman ni, tuan-tuan sekalian, lepas subuh belajar, lepas pukul 10 tidur. Tidur wajib tu. Tidur kali lah. Wajib. Sebab bangun pagi pukul 3 pagi. 3 dah bangun, zikir, kuliah. Sampai lepas subuh belajar, sampai pukul 10, tidur. Wajib tidur. Tak tidur siap. Tu undang dia. Wajib tidur sampai zuhur. Lepas asar, lepas zuhur ada kelas sekejap tu rehat. Lepas asar dia akan panggil rauhah. Rauhah ni ialah di masjid tu akan ada kuliah umum, baca kitab-kitab Hikam, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, kitab-kitab besar. Yang bacanya Habib Umar, Habib Ali Al-Jifri, tu dia punya tuan-tuan guru lah. Di sana menjadi satu budaya tuan-tuan sekalian yang tak ada kat Malaysia. Habaib ni bila berceramah, orang dengar zup, ada yang menangis, ada yang pengsan, tak ada kat Malaysia tuan-tuan sekalian. Kat Malaysia ni nampak nangis dekat konsert je. Kan konsert tu. Nak pegang tangan artis lah, wallahu alam lah, mungkin bukan sini kot kan. Pengsan lah nak rindu, itu mungkin lah, wallahu alam lah. Tapi kan Malaysia kan tuan-tuan kan tenang kan. Ini tik malat. Mana kalau Habib Omar bertakalam, bercakap-cakap, berceramah dengan sekalian, ya Allah, sampai tajuk-tajuk tertentu, nangis sebagainya. Member kita yang Australia ni, satu hari saya tengok dia menangis. Sungguh-sungguh. Nangis. Seolah-olah macam kita, tuan-tuan, kalau anak orang meninggal pun dia lilih air mata je. Kita lah suami-suami, kalau meninggal isteri kita pun hari tuan sedih. Esok lain dah. Dia dah mula jemput imam dah, nak cop orang nikah lah. Nikah lain kan. Itu biasa tuan-tuan sekalian. Isteri pun nangis pun sehari dua je sedih. Allah, dah mati abang ni. Sehari dua seminggu. Dan tak akan berbentuk kanak-kanak. Ni menangis kanak-kanak. Bunyi. Lepas tu dia pengsan. Macam pengsan lah. Dia macam tension dan sebagainya. Macam frust dan sebagainya. Satu hari, Allah buka saya pulang jumpa dia. Boleh berbual lah. Makan sedulang kan. Buat dengan dia, dia pun cerita. Cerita campur-campur. Cakap Arab, cakap orang putih kan. Dia kata, aku ni daripada syariat, aku ni orang jalanan, dia kata. Australia lah aku gangster. Jual dadah, dua tu. Segala kejahatan aku buat lah bahasa dia, tuan sekalian. Dia tu yang ada tattoo tu. Tu mana gangster kot. Kau mungkin tattoo tu mungkin dia punya kumpulan kot. Tak tahu kumpulan Gagak Kelang ke, Allah alam lah. Gagak Rimba ke, tak tahu kan. Dia buat dia punya tattoo. Tapi satu hari Allah buka. Allah, dia Islam lah tapi nakal lah kan. Nakal. Gangster. Sama-sama menusun. Memang gangster. Ada tattoo lah. Kita kalau gangster pun tak tattoo. Takut kita kan. Ni ada tattoo. Dada tu. Bukan tepi. Ni biasa tepi-tepi ni okey ni. Ni dada. Memang makam tinggi punya. Tuan-tuan sekalian, satu hari dia terfikir. Ni dia mungkin banyak cerita tapi dia terbuka hati. Dia kata tak boleh lah. Bila nak macam tu kan. Dia pilih jalan yang paling payah melawan nafsu dia. Dia kata aku daripada Australia. Dia pergi ke Shankill. Shankill ni dekat Mauritania. Shankill ni tuan sekalian, tempat padang pasir yang tak ada air. Tempat tu orang mengaji banyak ilmu alat, ilmu nahu, ilmu saraf. Ulama-ulama Shankill mazhab Maliki. Mereka memang pakar bab alat. Asy-Syankiti dipanggil. Syankiti ulama-ulama di Mekah, Madinah, Asy-Syankiti, alim besar. Shankill tu tempat yang ada lagi wujud pengajiannya tapi agak tradisional. Padang pasir, kata dia kami hari-hari tayamum, tak ada air. Tahap tu. Kena bawa kemah, kena bawa tilam, bawa gas, nak pergi belajar. Dia ceritalah dia punya mujahadah kan, nak meninggalkan syaitan yang dalam diri tu, dia punya mujahadah. Pergi ke Shankill, bawa isteri dia dan sebagainya, kita tinggalkan dunia. Alhamdulillah, tuan-tuan dia kata, dia dapat kesedaran, dapat taubat dan sebagainya, lepas tu pergi ke Yaman lah. Itu di antara, itu nak katakan cerita orang yang bertaubat, orang yang dapat hidayah, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kita, mana nak kata setiap orang tu ada cerita masing-masing dan ada makam masing-masing. Tak boleh kita kata, hang kena berhenti kerja ni. Hang kena keluar, tak boleh. Tuan-tuan kita dah hampir buat ada waktu. Baik, lagi 2 minit tuan-tuan sekalian. Sikit lagi kita. Makruh menjual selepas azan pertama pada zuhur hari Jumaat. Dikatakan bahawa menjual kain kapan juga adalah makruh kerana ia akan mengharapkan orang ramai mati. Itu makruh. Hukum menjual lepas azan pertama hari Jumaat. Takut orang tak pergi Jumaat lah, sibuk berjual beli. Tapi yang tadi yang nombor 2 tu kita nak tengok. Makruh menjual benda yang kain kapan. Kesian pula kawan-kawan kita yang meniaga gitu kan. Makruh rupanya je. Ini pendapat salah sebahagian ulama.
Kalau kita menjual tu memang niat kita, ya Allah, ramaikanlah mati, ya Allah. Mungkinlah. Ataupun para penggali kubur, setiap hari buat sembahyang hajat. Kalau boleh, ya Allah, adalah runtuhan yang besar, ramai mati kan. Boleh gali kubur yang banyak-banyak, boleh income dan sebagainya. Itu mungkin satu benda yang makruh. Namun kalau itulah tugasan dia, dia je yang boleh buat, itu fardu kifayah mungkin. Ataupun sunnah kifayah mungkin. Maka dia tidaklah jadi makruh, tuan-tuan ya. Ini pendapat ulama. Kalau diniatkan sedemikian, salahlah kita atau makruh. Namun kalau tak apa niat, sunnah kifayah, tak ada orang jualkan kapan, saya jual lah. Maka itu benda yang mungkin baik, insya-Allah taala. Baik. Kita tangguh tuan-tuan sekalian ya. Tangguh insya-Allah sampai sini. Hukum ni pun sambil-sambil tu kita masuk apa yang ada pada zaman kita hari ini, supaya kita boleh menjawab ataupun kita boleh mengamalkan, insya-Allah. Kita terlibat semua hari ini. Semua kita terlibat jual beli, so inilah cara untuk kita memastikan ia halal dan baik. Mudah-mudahan kita diberikan barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الحمد لله إله اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله